pandangan-pandangan yang dikemukakan itu hanya menyentuh dasar dan tidak tersinggung dari sudut pribadi, dari segi hubungan pribadi kita masing-masing. Saya ucap terima kasih juga kepada Yang Ketua dan rakan-rakan yang menunjukkan semangat persahabatan dan berbintang untuk memperkukuh institusi ini dan membahaskan undang-undang yang kita anggap ketika bagi negara kita. Yang betul. Yang pertama, saya ingin melahirkan rasa bimbang kerana pada hari ini kita diminta membahaskan begitu banyak sekali rancangan undang yang penting dalam satu hari, dan saya tidak faham mengapa pihak kerajaan merasakan terdesak untuk melakukan semua pindaan yang disebutkan tadi. Dan ini mempersulitkan kerana walaupun Yang Di-Pertua menyebut Akta Kesalahan Pilihan Raya menyentuh beberapa isu kecil, sebenarnya tidak. Saya akan menunjukkan bahawa implikasinya besar dalam proses perjalanan pilihan raya. Begitu juga dalam beberapa akta lain, akta universiti dan sebagainya. Saya ingin merujuk pertamanya kepada akta ini yang kita bahaskan. Ya. Kita telah dengar usaha Yang Berhormat Menteri Kota Marudu yang telah mempengerusikan dengan baik jawatankuasa dan beberapa isu prinsip yang mungkin di luar daripada keupayaan beliau telah juga disuarakan dan dikeluarkan dalam jawatankuasa minoriti. Tetapi saya ingin mengingatkan Yang Di-Pertua dan juga Yang Berhormat Menteri dari Kota Marudu bahawa cadangan yang dikemukakan yang utama itu tidak diberi pertimbangan oleh SPR. Sehingga hari ini SPR tidak membentangkan cadangan jawatankuasa, jangankan difikirkan jawatankuasa minoriti. Jadi saya ingin hanya menegur di sini bahawa tentunya SPR tidak pandang serius laporan ini dan nampaknya pilihan raya yang akan diadakan dalam masa singkat tidak mempedulikan suara yang dikemukakan. Ya. Dan kalau dianggap laporan jawatankuasa minoriti oleh pihak Pakatan Rakyat ini tidak sesuai, itu wajar. Sekurang-kurangnya hal-hal penting yang dikemukakan oleh jawatankuasa dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri itu harus diberikan pertimbangan. Ini gagal diberi perhatian dan saya ingin membantah keras sikap SPR yang tidak bertanggungjawab, yang hanya mendengar setelah puluhan jam dan jutaan wang dibelanjakan, dilemparkan begitu saja. Apa isu dia? Saya tidak jalan sekejap. Terima kasih. Jalan. Ya, Selamat Matang Pau dan Ketua Pembangkang. Kali apa yang disampaikan tadi itu ada sweeping statement dengan izin, kerana laporan pertama interim itu telah pun memang dianalisa dan distudi oleh pihak SPR dan tidak kurang ada 4-5 yang telah pun yang bertindakan penggunaan dawat undi awal, cadangan kita supaya cooling off period itu dihapuskan. Satu lagi yaitu tak ada tak ada objection pada masa returning officer terima kertas calon. So memang ada beberapa peratusan yang telah pun yang bertindakan. Jadi kalau kita katakan sama sekali tidak, itu tak tepat juga. Tapi memang harapan kita saya terima baik penjelasan itu kerana kenyataan ayat akhir yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri itu menjawab pertimbangan saya. Saya tidak nafikan beberapa isu kecil diambil kira. Tetapi ayat akhir yang disebut oleh Menteri bahawa isu-isu yang dikemukakan tidak diberikan pertimbangan lagi. Dan umpamanya undi awal diberikan, ya diganti dengan 240,000 undi pos oleh petugas SPR. Jadi balik asal juga jumlahnya. Ya. Tetapi isu-isu sedia maklum ialah soal daftar pemilih. RCI yang dicadangkan ataupun daftar di Semenanjung umumnya, yang menjadi pokok perbalahan dan pertikaian ialah daftar pemilih. Dan ini yang gagal dilaksanakan dan ini yang saya nak ketengahkan dalam membahaskan
rang undang-undang Akta Kesalahan Pilihan Raya ini. Soal umpamanya penggunaan pemindahan soal istilah, soal berapa meter, saya tidak pertikai, saya setuju. Takkan istilah buang undi tak gunakan sekarang. Tempat mengundi, soal pusat mengundi, soal 50 meter ke 60 meter, 100 meter, itu soal teknikal yang kita tidak pertikai. Tetapi masalah serius daftar pemilih tidak diselesaikan. Dan ini tidak dinafikan. Tidak dinafikan oleh jawatankuasa yang dipengurusi oleh menteri, tidak dinafikan dalam semua kajian, malah yang paling ketara yang berhormat pengurusi ialah penghujung 42,000 nama pengundi yang status kewarganegaraan itu diragukan kerana tidak didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Apa yang dilakukan sehingga ini SPR tidak bersihkan. Jawab mereka, pengurusi yang cukup tidak bertanggungjawab, kata ini hanya 0.3%. 0.3% itu menyebabkan BN kalah Dewan Kesah Maju, Pakatan Rakyat kalah Lostar. Yang berhormat, Nabi Jalan. Jadi maknanya jangan jawab begitu, jawab bahawa 40,000 nama itu dah kalau jelas tidak didaftarkan di Jabatan Pendaftaran Negara, maka dibetul saja. Apa yang tidak memungkinkan SPR, betulkan nama-nama yang tidak 42,000 orang yang bukan warga negara. Sila. terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau merangkap Ketua Pembangkang. dalam di awal ucapan ialah Ketua Pembangkang kita ni memang hebatlah kalau berpidato, bercakap memang. Boleh hancur batu dengan dia betul cantik, memohon kemaafan. Mungkin ini tali yang terakhir menjadi ahli parlimen. Cantik dan sesuai pun dengan kita. Kita memang suka seputih, diamlah seputih. Sahabat lama saya lah seputih. Dulu, kini dan selamalah seputih. SPR telah menyatakan. Jadi kalau Ketua Pembangkang guna perkataan pengurusi SPR tidak bertanggungjawab, saya rasa itu keterlaluan. Kerana Tan Sri pengurusi SPR, saya lihat dalam banyak pertemuan begitu toleran dan menerima semua pandangan-pandangan. Soal 42,000 ni, dia terikat kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Dia nak potong sebarang tak boleh, takut orang ni masih hidup. Ada setengah pengundi-pengundi yang telah diberitahu dia tak respon atas SPR punya kehendak itu. Dan Yang Berhormat Pematang Pau, saya kadang-kadang senyumlah dengar hujah Yang Berhormat Pematang Pau. Masa taklimat panggil tak datang. Dulu dia kerajaan. Masa taklimat SPR panggil tak datang. Pematang Pau tak nak datang. Itulah susah. Pasti salah 10 duduk Yang orang Mat. aja anak Tak buah datang dia panggil lima tak nak datang. 10 orang je anak buah dia Berborak datang. aja Pasti kat salah kedai duduk kopi. Yang Mat. Tak datang. Bersemuka dengan SPR. SPR saya dengar hampir pukul 3 lebih melayan kehendak ahli-ahli parlimen. Saya ucapkan terima kasih pada SPR begitu memberikan perhatian yang hebat kepada ahli-ahli parlimen. Jadi ini sebabnya tak dapat nak bersihkan. Hari ini katalah di tak potong ni 3-4 bulan lagi orang ni dah mati, masih lagi tersangkut nama dia seolah-olah macam tidak dipotong, tapi dah mati. Pasal takkan tiap-tiap hari nak ubah daftar pemilih. Dan Yang Berhormat Ketua Pembangkang ni dulu hebat dalam kerajaan. Dia tahu kerja SPR ni cukup bersih, cukup cantik, cukup telus. Dan apa ni? Yang Mat. Kita yalah, cuma saya nak nyentuh itulah supaya jangan Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang ni kan, begitulah, janganlah nuduh SPR. Banyak negara-negara maju pun berjuta nama yang tak dibersihkan, pun tak ada masalah apa-apa. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas. Yang Berhormat Sri Gading, jangan marah saya. Saya mungkin Sri Gading tak berapa dengar atau tak berapa jelas. Saya tidak kata soal hidup atau mati. Saya kata ini dipamer 3 bulan, disahkan bukan
bukan warga negara. Jadi kalau disahkan bukan warga negara, dengar. Ya, siapa sahkan? Tanya laporan. Dengar kejap. Dia bangun. Okey. Tengok. Matang Pau, saya nak celah Matang Pau. Tidak ada pernah pun kita dengar SPR mengesahkan 42,000 itu adalah pendatang asing. Ini ada SPR mengesahkan 42,000 itu adalah pendatang asing. Dari mana Matang Pau dapat maklumat ini? Ini rekaan daripada Matang Pau sengaja nak menimbulkan persepsi tidak baik SPR di kalangan rakyat. Memang inilah cara Matang Pau. Saya pun tak kenal. Terima kasih. Saya dah bagi tahu saya tidak mau reaksi melenting macam itu biar lenggung. Saya bagi tahu, saya nak jawab dengan tenang. Pertama, saya nak nasihatkan Yang Berhormat baca laporan dulu. Nyata Lenggung tidak membaca laporan. Laporan itu menyebut pertama, Jabatan Pendaftaran mengesahkan. Kedua, bila Jabatan Pendaftaran mengesahkan, maka Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan jumlah ini adalah jumlah ragu. Okey, dia serah pada Jabatan Pendaftaran tidak daftar. Ya, dengar dulu. Lenggung. Dengar. Tak, saya nasihatkan pertama Yang Berhormat tadi sebut pendatang asing, sekarang sebut ragu pula. Nampak sangat sat belakang sat depan. Yang Berhormat. Tak payah tengah-tengking, tak payah dulu. Saya bagi ruang untuk dia tanya secara sopan. Tak apalah. Baru saya sebut. Boleh tanya dengan sopan. Steady lah jambu. Sopan. Baik. Tanya dengan sopan. Dengar, ini 42,000 yang Seri Gading bangkitkan. Ya. Apa yang disebut oleh Jabatan Pendaftaran Negara? Tanya dengan sopan pun tak boleh. Jabatan Pendaftaran Negara kata dipamer 3 bulan, disahkan Jabatan Pendaftaran Negara bahawa ini bukan warga negara. Baik. Maka jawapan SPR setelah 3 bulan, walaupun orang ini warga negara, dia kata pengundi ini diragukan. Macam mana? Dah bukan warga negara, batal lah nama dia. Dia bukan soal hidup atau mati. Yang dibangkitkan oleh Seri Gading itu betul. Kalau mati itu hidup disahkan. Saya setuju. Tapi ini Bang Seri Gading, jumlah bukan warga negara. Dan ini dibawa oleh jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh menteri, bukan laporan minoriti. Itu mengesahkan, maka mencadangkan pada SPR supaya membatalkan. Jawatan kuasa Point of order, Tan Sri Speaker. jawatan kuasa PSC 36. ya, Point of order, Tan Sri Speaker. 36. Point of order betul. Biar saya teruskanlah. Point of order. Dah, baik. Point of order berapa? Anda dengar Yang Berhormat. Ya, Yang Berhormat. Lenggung duduk Lenggung. Terima kasih Speaker. Datuk Speaker. Lu Selangor. Ya. 36. Saya duduk sini buat kerja. Balik pulau datang sini mengugut saya, suruh saya keluar jumpa dia. Mohon penjelasan mengapa. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya tidak maklum perkara ini dan tidak diungkapkan dalam Dewan, Yang Berhormat. Datuk Speaker, boleh saya explain? Yang Berhormat. Ini bukti. Perkara ini tidak diungkapkan dalam Dewan. Saya tidak melihat Ini bukti, ianya tapi melanggar. mengapa dia datang tempat saya, ubah saya? Apa hak dia datang ke sini? Jadi antara Yang Berhormat dengan Yang Berhormat ini, Yang Berhormat. Sampai duduk lah, Yang Berhormat. Apa hak? Oh lah, macam budak-budak. Balik pulau duduk, Yang Berhormat. Ya, sila Yang Berhormat Matang Pau. Terima kasih. Tapi kalau Tan Sri. Ada Yang Berhormat Lenggung, duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat rakan-rakan mempertikaikan. Boleh mencelah Maka sikit. saya sekejap. Maka saya kalau pertikaikan jumlah ini, ya kita hanya nak cadang membetulkan. Sebab itu kita ada jawatan kuasa. Dan jawatan kuasa mencadangkan. Jawatan kuasa juga mencadangkan dan SPR peringkat awal beri perakuan. Tidak dilakukan. Apakah ada benar bahawa tidak ada pengundi yang diragui status kewarganegaraan mereka? Yang Berhormat tahu berulang kali kita buat dalam parlimen kenyataan Hakim Muhammad Kamil dalam Haris Saleh lawan SPR. Ya. The instances of non-citizens dengan izin.
and phantom voters in the electoral roll disclosed at this trial may well be the tip of the iceberg. Pasal salah. Nak saya terjemahkan? The exposure of fraudulent practices. Belum lagi. Okay. The exposure of fraudulent practices, such as massive registration of phantom votes, it has to be done if we wish to defend and preserve the meaningful practice of democracy in Malaysia. As custodians of free and fair elections, the EC is duty-bound to do so, to do it. Ini kenyataan hakim setelah mendengar bantahan dan dikemukakan bukti pengundi-pengundi yang disebut phantom voters. Jadi janganlah anggap saya buat kenyataan melulu. Teguran ini juga dikemukakan LSPR, tetapi sampai sekarang hal yang sama masih lagi berbangkit. Akta Pilihan Raya 1958, masukkan Seksyen 9A, sesuatu daftar diperakui semula dan notis mengenai pemerakuan atau pemarkuan semula itu disiarkan dalam warta. Daftar pemilih itu hendaklah disifatkan sebagai muktamad dan mengikut dan tidak boleh dipersoalkan atau dirayu. Ini yang disebut ouster clause dan digunakan terus menerus untuk menidakkan usaha membersihkan. Kita di Parlimen pada Disember 12 berketapan menerima jawatankuasa walaupun tidak disetujui oleh jawatankuasa oleh Pakatan Rakyat. Tetapi apa yang diluluskan itu juga tidak diambil kira. Apa dia kebincangan daftar pemilih yang disah? Ini serius sebab tidak didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Sudah tahu ikut perlembagaan, semua warga negara mesti didaftar di Jabatan Pendaftaran Negara. Kedua, soal pemindahan 31,2094 pemilih ke kawasan atau lokaliti pilihan raya tanpa pengetahuan pemilih. Dan ini juga dibangkitkan dan itulah jawapan SPR 0.3%. Nak bagi jalan yang mana? Ya sila salah. Terima kasih ya. Terima kasih Yang Berhormat Matang Pau. Isu-isu yang Berhormat bangkitkan ini dalam Dewan pagi ini sebenarnya dah dibangkitkan dalam pertemuan khas baru-baru ini di antara ahli parlimen semua sekali. Bangkang juga menyokong kerajaan dengan pihak SPR mengurusi dia sendiri hadir tau. Setiausaha dia semua hadir. Begitu terbuka sekali, telus dan berani pihak SPR untuk berdepan dengan kita semua yang ada banyak isu, banyak pertikaian. Saya nak bagi tahu Yang Berhormat, malangnya waktu itu tak ramai daripada rakan-rakan Yang Berhormat sebelah sana untuk bertanya. Jadi communication gap tu wujud masih lagi kekal sampai pagi ni, dan Yang Berhormat mewakili mereka dalam diri sendiri bangkitkan berkenaan dengan isu umpamanya kata tadi bukan warga negara. Dah terjawab masa tu, ada jawapannya. Dan berhubung dengan pertukaran alamat pun dah dijawab. Saya rasa anak anda daripada pantai, lembah pantai bangkitkan, dia hadir masa tu dan dah dijawab dah kepada Yang Berhormat lembah pantai. Whether sama ada dia satisfied tak satisfied itu lain, tak boleh nak cakap lah, bukan? Sebab nak memenuhi kita punya kemahuan masing-masing ni, tahu je lah, kadang-kadang dah tua pun nafsu tinggi, tenaga tak ada, betul tak? Tenaga tak ada tapi geram tu, betul tak? Jadi dengan sebab itu saya rasa tak adil lah kalau Yang Berhormat bangkitkan benda-benda ni
di mana peluang telah di PR, ya, yang berhormat sendiri tak pasti hadir. salah dalam syarat itu ahli parlimen Barisan Nasional menjerit. Apa peluang? Tak boleh macam ni, Ahmad. Tak boleh. Pasti salah sendiri yang menjerit. Yang Ahmad. Standing order tak membenarkan Yang Ahmad mencela dalam keadaan begini. Ya. Yang Ahmad. Yang Ahmad Subang. Ya, ringkaskan Yang Ahmad, pasti salah. Sikit je lagi. We have time. Ya, terima kasih banyak. Jadi saya mohonlah kepada sahabat kita, kepada Muhammad Pau, walaupun kita duduk berasingan, tapi yang apa nama tu, biarlah kita berlaku adil ya kepada sesama kita. Jangan perobok saya. Tu sebab masalah tu bila nak kena ketuk kepala tu pasal itulah Subang tu. Ahmad. Pasal perangai korang ajar, orang cakap elok tu perobok. Ada tak? Itu. Orang cakap baik-baik elok. Tak. Tunjuk perangai. Don't give a false impression. Don't give a false description. Ya. Talking about. Ya, habiskan ya. Malaslah nak bercakap lagi. Terima kasih. Boleh saya minta laluan sikit? Ya, macam. Terima kasih, Tanpa. Terima kasih untuk speaker. Apakah yang berhormat Tanpa bersetuju kalau saya katakan bahawa siri engagement atau dialog atau pertemuan antara SPR dengan ahli-ahli parlimen itu satu langkah baik. Itu kita tak petikai. Soalnya adalah pertemuan 1 jam, 2 jam itu bukanlah satu perkara baru di pihak Pakatan Rakyat. Bukan tunggu SPR datang ke parlimen. Bahkan kita naik ke pejabat SPR berkali-kali dalam membangkitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan isu penambahbaikan penjalanan pilihan raya di negara kita. Jadi memorandum, syur, cadangan, dialog itu ya, dalam tempoh 5-6 tahun kebelakangan ini kerap kita adakan. Tapi hasilnya kalau kita cakap soal daftar pemilih sekalipun, faktanya ialah kita tidak melihat kesungguhan di pihak SPR. Itu satu. Jadi apa diharap 2 jam SPR datang ke parlimen untuk menyelesaikan semua? Tak ada. Dewan ini, Datuk Speaker, membentuk sebuah jawatan kuasa pilihan parlimen. 6 bulan bekerja. Ada interim report, ada laporan akhir. Itu pun cuba kita tengok reaksi SPR non-committal dengan izin terhadap isu-isu yang fundamental. Itu isunya. Jadi kalau sekat 1 jam dia datang, itu soal PR exercise. Sebab itu apabila Permata Pau tadi bangkitkan isu yang fundamental apa? Daftar pemilih. Kalau jawapannya 0.3% saja. Sejarah pilihan raya negara kita, ada kawasan yang satu parti menang dengan 2 undi saja. Ya. Don Kemuning 2004, UMNO kalah, Barisan Nasional kalah dengan PAS 2 undi saja. Jadi kalau 0.3% daripada 57,000 di Macang dan 24,000 pengundi Kemuning, dia ada kesan. Itu maksud kita yang memberikan gambaran itu. Atau ya, Permata Pau, bila disebut tentang kes Datuk Muhammad Kamil yang membawa kepada batalan keputusan pilihan raya di Likas kerana wujudnya pengundi diragui, dan itu sangat ada kaitannya apabila Jabatan Perdana Menteri memberi jawapan kepada kita tentang statistik pertambahan penduduk. Datuk Speaker, dari Sabah tahun 1970 penduduk Malaysia 10.5 juta. Tahun 2010 penduduk Malaysia 27.5 juta. Pertambahannya adalah 165%. Di Sabah tahun 1970 636,400 orang. Tahun 2010 ianya meningkat menjadi 3.12 juta. Bertambah sebanyak 390%. Produktif sangat ke orang Sabah. Dan ini ada kaitannya apabila Mahkamah Tinggi Kota
mengesahkan dalam penghakiman yang membawa pada pembatalan pilihan raya likas. Sebab itulah isu fundamental di sini tak boleh dipesongkan dengan satu dua usik nakal, baik daripada abang saya daripada Seri Gading ke atau Pasir Salak. Isu fundamentalnya apa? Ada atau tidak komitmen di pihak nakal. Bila ada usik nakal? Sebab itulah saya fikir Pematang Pauh membangkitkan perkara yang sangat valid dalam soal ini, yang memerlukan Yang Berhormat Menteri memberikan penjelasan. Ya, silakan. Ada kaitan lagi, Mat. Mohon penjelasan. Sebentar ya, Mat. Minta maaf sebab pengurusi dah bagi notis. Ada kaitan dengan yang tadi. Ya, sila, Ranau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pematang Pauh karena memberi leluhon. Di negeri Sabah pada 80-an dan 90-an, saya ingin bertanya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam proyek IC yang menjadi masalah besar di Sabah ini, dan siapa yang mendaftarkan 40.000 orang asing sebagai pengundi? Adakah atau bukankah Yang Berhormat Pematang Pauh terlibat dalam perkara ini? Ya. Mohon penjelasan. Terima kasih bantu saya untuk berikan penjelasan. Seperti yang sudah tahu, program ini di bawah Majlis Keselamatan Negara, di bawah Menteri Dalam Negeri, khusus unit khas yang tidak melibatkan mana-mana menteri atau jemaah menteri. Boleh cek rekod, dan saya minta Yang Berhormat dari Ranau minta penjelasan, boleh cek semua rekod atau fail kalau ada menteri lain yang pernah dibawa dalam mana-mana mesyuarat atau mengambil mana-mana keputusan. Ini khusus unit khas dan Majlis Keselamatan Negara bawah Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Pematang Pauh. Sekejap je. Saya ucapkan terima kasih pada speaker dan pada Pematang Pauh dan pada Ranau lah. Saya rasa paling kurang lah apa yang Ranau menyebut ini mengesahkan lah bahawa benda itu berlaku. Ya? Dan inilah poinnya. Dan kenapa kita buat satu akta ni yang mana yang sibuk tentang 100 meter, 100 meter, 100 meter, sedangkan masalah yang jauh lebih fundamental yang diakui oleh wakil-wakil Barisan Nasional. Diakui. Soal siapa yang bersalah dan sebagainya, janganlah nak distract the issue. Persoalannya sekarang ni pembohongan, penipuan yang dilakukan dengan sedar, dengan sengaja. Kenapa tak ditangani? Terima kasih Syahlam. Maka sebab itulah dicadangkan. Waktu itu Yang Berhormat daripada Pematang Pauh adalah Timbalan Perdana Menteri dan bertanggung jawab hal ihwal di negeri Sabah waktu itu. Sebab itu okey. Kalau Yang Berhormat Ranau dan Syahlam serius sebab ini, maka kita sokong penubuhan Suruhanjaya bebas siasat. Sebab itu ini paling baik kerana pelbagai tuduhan dan Yang Berhormat Menteri Penerangan pun setuju bahawa kalau betul nak cari kebenaran, cari Suruhanjaya yang bebas, tentukan. Bukan cakap tentukan, hentikan kerja melalui proses korup, memberikan warga negara cara yang tidak lurus. Baik di balas, saya minta supaya jangan saja dihadkan di Sabah, tapi sebagai satu Suruhanjaya peringkat nasional. Itu kita dah setuju dan sokong. Malah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri juga telah mencadangkan nasional masih menangguh. Tetapi kalau insya-Allah selepas pilihan raya ini, kalau ditakdirkan kita menang, kita akan tubuh Suruhanjaya yang berkenaan. Yang lain selain daripada 42 SPR standard, Yang Berhormat Presiden hanya menyebut dialog dengan Parlimen, lupa tentang 6 bulan jawatan kuasa, lupa tentang puluhan perjumpaan parti-parti cara berasingan termasuk ahli-ahli Parlimen menemui. Apa yang disebut oleh SPR bukan bidang kuasa kami terbatas dan ini terserah pada kabinet dan sebagainya. Hari ini umpamanya Kerajaan Negeri Selangor menemui Yang Berhormat Yang Dipertua 500,000
penambahan. 500,000 pengundi penambahan dan sebahagiannya masih belum dapat disahkan, ya, dan belum dipamerkan mengikut prosedur yang ditetapkan, ya. Yang belum dipamerkan yang sah, ya, ialah 106,000 pemilih yang meninggal dunia di antara Disember 2010 hingga September 2011, walaupun peraturannya menuntut mereka dipamerkan. Ini sebahagian daripada hal, dan saya tidak mau sambung hal itu. Cuma saya nak rojok sekarang tentang isu berkaitan dengan rancangan undang-undang ini, ya. Ini pertama, pemerhati baru tidak lagi dibenarkan. Dilakukan 2004 tanpa masalah, 2008 tanpa masalah. Isu besar daftar pemilih. Sekarang ni wakil parti tak boleh tengok masa semakan dibuat oleh SPR. Diserahkan bulat kepada SPR. 2004 bukan menjadi masalah, 2008 bukan masalah, malah jawatankuasa tidak mencadangkan ini pun. Ya, SPR mengambil alih dan dibuldos dalam kabinet dan sekarang ni di parlimen. Jadi saya tanya, bagaimana kita nak semak? Apa masalah bagi dua orang hadir untuk memantau, melihat sama ada sah atau tidak, ada unsur penipuan atau tidak? Kalau tidak ada penipuan, apa yang nak dibimbangkan? Ya. Itu yang dikaitkan dengan 26A Akta Ibu yang dipindah dengan memotong subsection 2 dan 3 tentang ejen pilihan raya. Saya supaya perkara ini dibetulkan, kerana kalau tidak, ia hanya mengesahkan apa yang kita sebut sebagai usaha untuk menipu. Pertama, isu yang dibangkitkan ialah daftar pemilih dipertikai. Sekarang ini semak tak boleh, yang dilakukan dalam pilihan yang lalu, dan tidak ada dibangkitkan masalah. Kalau dikatakan masalah ada ramai-ramai penyokong, maka nak diubah daripada 50 meter 100 meter, saya tidak mau pertikai keputusan itu, dan ya, itu bagilah budi bicara. Nah, walaupun 100 meter bagi kebanyakan orang masih satu jalan jarak yang jauh, ya, untuk pergi mengundi, ya. Tetapi tidak anggap ini sebagai suatu yang paling serius. Selain daripada itu ialah pindaan subsection 26.1 Akta Ibu dalam jarak 50 meter dari sepadan mana-mana tempat mengundi, ya. Tapi yang kita kena faham, perenggan I yang asal itu, ya, tiada seorang pun boleh pada hari mengundi. Ini saya cukup serius. Maknanya yang membuat pengusi tak boleh semak di barung dalam tempat dekat pusat mengundi. Tak boleh semak di mana-mana tempat pada hari pilihan raya. Apa sebab SPR tak benar kita menyemak pada hari pilihan raya, melainkan tujuannya untuk menafikan hak kita menentukan status pengundi itu, ya. Kerana dalam perenggan I ini, ya, tak boleh, tak dibenarkan pada hari pilihan raya itu, bukan saja di barung, di luar tak dibenarkan orang menyemak, menentukan identiti mana-mana orang yang memasuki, menyemak dalam mana-mana senarai nama orang memasuki, merayu atau memujuk, itu tak apa, menunggu atau berdiri tak apa, tapi menyemak tak boleh. Dan saya pada peringkat awal tidak memikirkan ini benar, sehingga kita semak Akta Ibu. Bila semak Akta Ibu yang dibatalkan, yang membuat pengusi, bolehkah kita dalam pilihan raya menafikan di luar 100 meter ini pun tak boleh semak? Kalau ini diluluskan, hanya membuktikan tidak ada lain alasan, ya, membuktikan memang ada percobaan menipu terang-terang dalam pilihan raya akan datang. Ya. Yang Muhammad laluan. Datuk, terima kasih, ya. Kalaulah boleh saya faham daripada apa yang disebut oleh
Permatang Pau apabila pindaan terhadap Seksyen 26 ini yang berkaitan dengan dua perkara. Satu ialah berkaitan dengan barung ejen yang mewakili parti yang bertanding. Kemudian pada hari pembuangan undi, pada hari pilihan raya, barung yang di bawah kendalian SPR, di mana sebelum ini ada barung ejen daripada parti-parti politik boleh ada di situ bersama dengan SPR, tapi pindaan yang kita bahaskan sekarang tidak lagi membolehkan barung ejen parti-parti duduk dan memerhati kerja SPR. Itu satu. Yang kedua ialah pindaan subsection 26 ini juga tidak membolehkan mana-mana premis parti di mana di situ dilakukan menentukan identiti orang yang berbaris dan nak pergi mengundi. Itu pun tak dibenarkan juga. Ini memberikan satu gambaran bahawa apabila seorang pemilih itu berbaris keluar ke tempat pembuangan undi, dia nak tahu saluran mana dia nak kena pergi. Saluran mana? Saluran 1, saluran 2, saluran 2, pusat 1, pusat 2, pusat 3, dia ada gitu. Biasanya selain daripada SPR wujudkan barung dia, Datuk Speaker, terima kasih. Sebab itu saat akhir pemilih datang dan SPR bantu. Di samping SPR bantu, parti-parti politik juga nak membantu. Jadi amalan selama ini ialah mereka boleh datang kepada mana-mana barung panas, bangsal panas yang sekarang dipanggil barung, yang dikenali oleh parti. Apa aktiviti berlaku di situ? Menyemak daftar pemilih, menentukan saluran mana mereka patut pergi. Pindaan ini tidak lagi membolehkan barung panas yang dioperasikan oleh parti-parti politik dengan meletakkan barung ejen kita sendiri. Sebab di sini tidak seorang pun boleh pada hari mengundi cuba menentukan identiti mana-mana orang. Artinya kalau adalah yang tadi 42,000 yang tak ada status dan jen tiba-tiba berbaris atau pendatang asing datang berbaris, siapa nak tentukan? Mereka hanya boleh pergi ke barung SPR. Ini yang menimbulkan keraguan. Yang tak boleh apa dia? Malam sebelum mengundi jam 12 semua aktiviti kempen tak dibolehkan. Keesokan harinya di barung panas kendalian parti tak boleh kempen, tak boleh tunjuk poster, tak boleh merayu undi. Itu kita terima. Tapi kalau tak boleh semak identiti pemilih, ini sudah keterlaluan. Ya. Boleh minta sekali. Yang Berhormat Pertang Pau, takkanlah pasal barung kita tuduh menipu. Barung ni dulu kerajaan pun ada barung, parti barisan di sana ada barung, pemangkang ada barung. Inilah tempat punca pergaduhan perbuatan. Kecoh, pengundi jadi takut. Sebab itu SPR berfikir lebih baik ditadakan barung yang dikuasai oleh parti-parti politik. Tapi barung nak menyemak ada disediakan oleh SPR. Tak adalah barung, tak ada dah menipu. Yang Berhormat, saya tahu Yang Berhormat Pertang Pau selalu gunakan bahasa-bahasa yang indah, cantik, bersastra. Guna perkataan itulah, janganlah menipu apa. Minta maaf lah. Saya boleh guna istilah lain, tak ada masalah. Yang Muhammad Sri Gading bertanding dan menang. Saya juga bertanding menang atas tekad UMNO dulu. Dengan ada barung, dengan pihak pembangkang semak, saya tidak ada langsung keraguan. Saya yakin masa itu. Sri Gading pun yakin memang kawasan kubu kuat dulu. Ya. Dan selamanya. dan maknanya apa masalah dia? Kalau dan sekarang dulu Yang Muhammad Sri Gading dalam parlimen, pembangkang juga membantah. Saya di situ. Tapi belum pernah kita dengar isu-isu separah yang ada. Itu juga kenyataan yang kita tidak boleh nafikan. Ada satu dua bantahan yang dibawa ke mahkamah, tapi belum pernah dari segi bantahan yang saya dengar boleh on record. Orang kata pasal apa dulu, saya pertahankan. Saya tidak percaya. Sebab itu saya kata
kalau nak kritik UMNO sendiri pun, saya tidak setuju semua yang dilakukan oleh UMNO dulu. Itu tidak betul. Saya juga tidak setuju mengatakan bahawa penipuan itu menjadi satu budaya dari dulu. Saya tidak setuju. Kerana ada hal-hal yang kita perhatikan yang lebih pimpinan lebih peka. Tapi sekarang ini dibawa pindaan untuk melarang orang menyemak dalam keadaan bukti-bukti yang terang yang diberikan adanya jumlah besar yang ratusan ribu. Yang Muhammad Pengusi lebih arif kerana Yang Muhammad Pengusi datang dari satu wilayah di mana penipuan itu disahkan oleh mahkamah. Bukan menjadi tuduhan pembangkang, disahkan oleh mahkamah. Jadi oleh yang demikian Muhammad Pengusi, saya minta hal ini di Pengusi. Tak ada masalah lagi, Muhammad. Cukup. Sikit je. Ni, sikit. Tak payahlah, Muhammad. Tak payahlah, Muhammad. Ya, teruskan. Ya, Muhammad. Sebelum yang Muhammad Padang Seraya masuk tadi, kata pembangkang dah buat saranan perbahasan hari ini tak hangat. Kita sejuk dewan ini yang Muhammad. Ya. Sebab ya, tu jangan saya panaskan. Minta laluan. Anda bagi jalan yang Muhammad. Okey, baik. Dibagi jalan. Sila yang Muhammad. Ni tadi Permatang Pau Huja dulu duduk di sebelah UMNO, beliau tidak pernah membantah. Dan hari ini beliau setuju dengan semua tindakan untuk mengadakan barong dan pelbagainya. Tetapi apabila Permatang Pau menjadi Menteri Kewangan, beliau menyokong penuh meluluskan PTN. Beliau menyokong penuh dan beliau menyokong penuh dan hari ini kita berbincang pasal SPR. Biar saya habiskan. Ya. Biar saya habiskan. Suruh duduklah. Tak boleh. Biar saya habiskan. Baik, Muhammad. Biar saya habiskan. Ya. Ya, Muhammad. Halo, Muhammad. Minta diam, Muhammad. Ya. Kita tidak boleh. Saya katakan ini pilihan raya ini, akta pilihan raya ini sama seperti semua rang undang-undang yang diluluskan dalam parlimen ini. Jadi, kalau kita sebagai ahli dewan, pada satu masa bila kita duduk sebelah UMNO, kita ini mendiamkan diri dan meluluskan dan juga menjadi tulang belakang memastikan bahawa rang undang itu menjadi sesuatu yang penting untuk negara ini. Pada masa kita anjak sebelah menjadi pembangkang, kita terus tukar, mana boleh. Jadi hari itu dia menyokong dan hari ini dia. Jadi inilah Permatang Pau, seorang hipokrit dalam dewan ini. Muhammad, cukuplah Muhammad. Ya. Pematang Pau. Ringkas je. Pematang Pau. Terima kasih Pematang Pau. Saya rasa tadi Sri Gading ada sebut ya, tujuan ni adalah supaya elak bergaduh. Tapi sebenarnya kalau kita ikut alasan-alasan yang diberi, tak ada pun sebut pasal nak bergaduh. Lagipun dah dipindahkan dah daripada 50 meter sekarang ni 100 meter. Kalau 100 meter di sebelah sana, 100 meter di sebelah sana, dah 200 meter. Lalu saya nampak ianya satu masalah. Ya, jarak tu dah ditambah. Lalu apa masalahnya? Alasan bergaduh tak ada pun disebut. Dan memang tidak ada rekod pun orang bergaduh. Ya, orang PAS, orang PKR, orang DAP bukan kaki gaduh. Ya, kita tahu sistem demokrasi. Itulah sebabnya kita terlibat dalam pilihan raya. Malah hujah yang dikemukakan oleh Muhammad Perdana Menteri tidak langsung menyentuh tentang ketegangan sosial atau pergaduhan, tidak ada. Dan yang dibangkitkan oleh Muhammad Padang Serai, pertamanya PTN itu kan kita bincang mungkinlah Akta Universiti, mungkin dia silap baca rang undang-undang. Tapi yang dibangkitkan soal setuju, sebenarnya dalam UMNO tidak ada cadangan untuk batalkan barung. Ini baru dikemukakan. Ya. Tidak ada. Malah kalau kita ikut sistem pilihan raya yang awal masa almarhum Tunku Abdul Rahman itu lebih telus dan diperketatkan. Sebab itu kita persoal tindakan Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa dia tidak menjalankan tanggungjawab memuaskan. Ini amanah yang Muhammad Sri Gading. Kita boleh beza pendapat. Tapi apa masalah untuk memastikan pilihan raya yang penuh? Muhammad saya habis sekejap nak habis sikit je. Saya nak bagi sebut, umpamanya kita banding dengan Myanmar.
Myanmar ni kita anggap sebagai satu negara yang dianggap dululah dianggap macam pariah state in the world. Ya dulu. Ni sekarang perkataan itu saya minta Permatang Pau tarik balik perkataan yang dia keluarkan. Padang Serai. No, perkataan yang beliau keluarkan tu. Duduk Yang Amat. Yang Amat duduk. What does it mean by pariah state? Yang saya Amat. minta Permatang Pau tarik perkataan itu. Ya, kalau faham bahasa Inggeris, bila kita sebut pariah state, mana state yang dikondem, itu dia. Ya, no, kalau that word is a derogatory word in this country. Itu satu perkataan yang tidak boleh diterima dalam negara ini. Yang Amat cukup, Yang Amat. Boleh jadi kalau baca bahasa dia lain sikit ya. Digunakan even di India digunakan. You know, don't declare us as a pariah status. Itu dia declare. Dan dalam Mahasacha report yang baru ini di bawah Manmohan Singh itu disebut. Ni Datuk Speaker, saya minta Permatang Pau tarik perkataan itu. Saya ingat saya nak kacau je. Tak payah, Mat. Saya nak maintain dia nak kacau je. Cukup lah, Mat. Jadi Datuk Speaker, saya bagi Serigala. Saya minta Permatang Pau tarik balik. Saya nak merujuk apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Shah Alam. Dan Yang Berhormat Permatang Pau pun sangat faham. Di sinilah tempat bertembungnya penyokong-penyokong taksub. Menarik pengundi yang datang memang nak mengundi aja. Jadi takut, sebab itu tak payah disebut ada pergaduhan. Semua maklum di sinilah tempat pergaduhan, pertengkaran yang menjadikan hangat belara itu di sinilah tempatnya. Soal nak melihat nama kita, barong SPR ada di dalam, biarlah dikendalikan oleh pihak yang berkecuali, tak payah ada kepentingan politik. Jadi tak payahlah sebut kerana ada pergaduhan, kerana ada pembunuhan. Ini undang-undang disebut secara begitu, fahamlah kita. Pengalaman kita, saya ingat Permatang Pau pun lebih berpengalaman lah. Terima kasih Muhammad Sri Gading. Point of order, Yang Amat. Ini Datuk Speaker, saya minta saya merujuk tadi 6 lah. Saya minta Permatang Pau tarik balik perkataan itu. Saya nak bagi andaian. Di Dewan yang sama pada tahun 1997, Gelugo mengeluarkan kata-kata bahawa Permatang Pau is a bisexual. Gelugo mengeluarkan kata-kata bahawa Permatang Pau is a bisexual dalam Dewan yang sama ini. Jadi Yang Amat cukup, Yang Amat. Yang Amat, sebentar. Yang Amat. Baik, Yang Amat. Baik. Makasih, Yang Amat. Yang Amat. Yang Amat bangun atas. Yang Amat, sebentar. Yang Amat bangun atas sensitivity terhadap peraturan masyarakat. Okey. Itu maknanya, itulah sebab Yang Amat bangun. Tapi saya ingin katakan bahawa peraturan masyarakat, jika perkataan itu tidak menuju kepada mana-mana ahli, dia tidak sepatutnya melanggar peraturan masyarakat 366. Sebab itu saya tidak respon kepada Pak Muhammad sejak tadi. Dia merujuk kepada sebuah negara dan perkataan itu dirujuk kepada semua, tidak ada merujuk kepada mana-mana ahli ataupun personality ahli-ahli dalam dewan ini. Jadi dia tidak perlu. Datuk Speaker, perkataan itu telah mewujudkan national and international debate. Yang Muhammad, jika Yang Muhammad hormat kepada peraturan masyarakat, Yang Muhammad kena hormat kepada keputusan yang saya buat tadi. Terima kasih. Saya mau Permatang Pau tarik tu. Terima kasih yang betul. Terima kasih yang betul. Sebab tu ini juga saya beritahu Sri Gading, mungkin silap saya juga. Saya patut lebih teliti orang yang nak dicalonkan, biar ada kelayakan pendidikan. Saya pun mesti lebih teliti siapa yang saya pilih sebagai jadi pemimpin. Silap saya juga. Kalau saya pilih pemimpin yang macam ini, mestilah saya duduk jadi yang sebelah Ketua sini. minta tegas sikit, saya nak sambung. Ya, boleh. Terima kasih. Jadi yang disebut tadi oleh Sri Gading, barung di luar tak boleh, di dalam pun tidak boleh. Jadi maknanya tidak ada perwakilan parti yang menyemak. Itu yang Muhammad Sri Gading kata serah pada SPR. Yang ni yang 1,5 juta di Selangor, 40,000 diserah kat SPR lah ni.
Jadi kita bagi, kalau serah pada SPR, mengapa masa nak kira undi serah pada SPR lah. Bila kira mengundi kan ada wakil parti. Bila nak semak, ya. Kalau yang Berhormat Seri Gading buat kenyataan, kita harus beri kepercayaan mutlak kepada SPR, maka daripada A sampai kira mengundi, biar SPR sajalah. Tetapi oleh kerana sementara SPR mengendali, yang dikeluarkan oleh parti pun menggunakan daftar pemilih yang ada sama. Ya. Jadi apa masalahnya yang dikeluarkan oleh SPR itu jugalah daftar pemilih yang kita gunakan di barong yang dikuasai oleh kita. Apa masalah? Terima kasih. Saya ingat betul. Celahan ringkas. Isunya Seri Gading ialah barong yang dioperasikan oleh parti politik dalam pindaan sekarang pun tak dibenarkan membuat aktiviti menyema. Tak dibenarkan. Jadi kalau Seri Gading kata semaklah di barong SPR, wakil parti pun tak dibenarkan. Dulu ejen parti dulu pun tak dibenarkan. Dulu ada. Proporsional ada dua kan. Sekarang dulu barong panas di tempat kita petugas parti bantu orang semak. Sekarang dengan menghapuskan subsection ini, subsection 20 pun tak boleh, kerja-kerja semak tu pun tak boleh. Untuk menyemak tu ada dah SPR untuk kita menyemak. Betul, je. tapi wakil parti pun tak boleh. Yalah, tapi kenapa kita menyemak counting agent boleh? Terkabul lah kita ini nak soal menyemak. ketelosan. Ini soal ketelosan. Ya Muhammad, balik kepada pematang Pau. Ini soal ketelosan. Seri Gading tak faham. Soal ketelosan. Ya, kita ya. nak pihak yang berkepentingan yang bertanding, wakil-wakil calon, parti yang menyokong calon itu hadir, dapat mengesahkan ketelosan. Ya, Matang Pau, saya mohon sikit Matang Pau. Katakanlah, terima kasih Tuan Speaker. Saya nak minta pandangan Matang Pau dalam keadaan satu situasi. Bangun pagi pukul 8.30, saya tengok deretan orang-orang yang bercakap Myanmar selama 18 orang. Saya agak syok. Mereka ini bukan rakyat Malaysia tetapi mereka berbaris untuk mengundi. Saya tidak ada peluang untuk cek sama ada mereka ni betul-betul pengundi atau rakyat Malaysia. Apakah cara yang saya boleh buat dengan pindaan yang ada ni? Saya tak ada kuasa untuk cek. Apa yang boleh saya buat waktu tu? Mereka tak cakap Melayu, mereka tak cakap bahasa Inggeris, semua mereka cakap Myanmar. Saya pun tak apa. Macam pandangan Matapon. Matapon boleh habiskan ya Ahmad. Dah hampir 1 jam lah. Muhammad Sungai Petani sebenarnya telah menjawab soalan itu. Dan tadi saya sebut Myanmar, ya, nak selesaikan tadi diganggu, iaitu Myanmar sendiri pun membuat beberapa langkah. Umpamanya daftar pemilih. Kita ada langsung kontak dengan Aung San Suu Kyi. Dia kata walaupun ada beberapa isu kecil, tapi daftar pemilih itu disemak dan Suruhanjaya Pilihan Raya Burma, Myanmar setuju menerima teguran-teguran Myanmar. Keduanya, dia dibenarkan berucap semasa kempen menentang parti pemerintah dalam televisyen. Itu di Myanmar yang Muhammad Seri Gading. Baik, janganlah marah. Tapi maknanya saya nak sebutkan di sini ialah kalau Myanmar yang dianggap status begitu rupa boleh berbuat beberapa perubahan, mengapa Malaysia kita ambil sikap yang ketinggalan begini rupa? Barung ini perlu, kerana andaian Seri Gading itu ialah bahawa serah pada SPR. Soalnya sekarang kewibawaan SPR tu kalaupun tidak dipertikai oleh BN, sebahagian mempertikai. Yang menyebabkan bersih itu orang mempertikai. Kalau mempertikai itu semata-mata sebagai sesuatu yang tidak yang melulu sembrono, satu hal. Dia dipertikai berdasarkan angka, jumlah, nama, keterangan. Datuk Yang Berhormat Pokok Sena menyiapkan nama-nama, ya, dan asal keturunan masing-masing dan jatuh kuasa. Jadi kalau kita katakan kita ketepikan ini semua, kita serahkan hanya kepada SPR, saya kurang bersetuju begitu. Jadi sekarang ini apa yang dilakukan oleh SPR hanya menambah, memanaskan suasana. Saya kalau tak tahu tempat Pematang Pau, saya akan tetap wujudkan satu komputer untuk menyemak. Dia nak tangkap, dia tangkap. Dia nak saman, dia saman. Tetapi kita tetap akan adakan. Ya. Terima kasih, Ahmad.
Tidak ada satu sistem demokrasi di kawasan saya pun saya tetap adakan. Terima kasih. Terima kasih. Jamat, dah habis masa ya. Sikit-sikit dah saya nak sebut pada masa yang sikit itu pun bukan sikit. Saya nak sebut bahawa nama-nama yang ada dalam daftar pemilih ni, Jang Bahadur daripada Nepal, Coraline Bartolome, Filipina, Wallace Bartolome, Filipina, Ani binti Rapodi, Indonesia. Banyak lagi. Banyak lagi kat saya ni. Maknanya hak daripada luar. Nepal, Myanmar, Filipina, Indonesia, Pakistani, Tamil, Sri Lanka, semua ada. Ini bangsa-bangsa bersatu. United Myanmar, Nepal Cukup Organization. Baik. Tak. Yang kebetulan senarai yang disebut oleh pokok senar itu, saya minta kawan-kawan sahabat-sahabat saya dari BN pun harus lihat. Saya tidak fikir kalau mereka lihat, mereka boleh pertahankan. Saya tidak fikir mereka akan pertahankan. Ini keyakinan saya. Melainkan kalau sudah pilih odak ini bohong, saya tak tahu. Tapi senarai ini dengan angka, kalau jumlah macam kata 42,000, sudah kita tahu. Tapi yang dibuat oleh pokok senar, saya ucap tahniah kerana nama disebut di situ. Baik. Jadi oleh yang demikian saya minta supaya, dan terima kasih Yang Berhormat kena batangan. Kalau begitu maknanya kerana yang kita nak buat, kita tidak langgar, cuma nak guna ruang, nak semak saja. Ini membantu. Ya, jadi kita terpaksa lakukan. SPR dia nak saman, dia saman. Tetapi saya katakan tidak mungkin kita adakan pilihan raya yang telus dan bebas kalau parti politik ataupun mana-mana badan nak semak di Barung sebelum orang itu masuk ke tempat mengundi. Tidak boleh. Dan kata kita masih mendesak wakil parti mesti ada di tempat SPR. Ya, mesti ada. Ya. Dia nak sorok apa? Nak sorok apa sudah? Dia jadi satu international attention sekarang tentang perjalanan pilihan raya di negara kita. Jadi dan ada perwakilan dari 10-15 negara yang akan datang dalam masa singkat seminggu ini, hanya melihat hal-hal ini dan mendengar. Dan mereka juga telah minta jumpa SPR, menteri berkenaan dan juga badan-badan lain termasuk Bersih untuk mendengar sendiri keluhan yang dikemukakan. Saya harap sekali lagi Yang Berhormat Menteri menimbangkan semula dan membetulkan kecuaian yang dilakukan, termasuk apa yang disebut dalam cadangan SPR tentang hak rakyat, hak pengundi menyemak pada hari mengundi. Kalau kita anggap senarai itu sah dan muktamad, tidak dipertikai, ini masalah lain. Soalnya sekarang hari pengalaman kita dan rakan-rakan juga tahu, senarai diberikan sekarang, hari penamaan calon baru dikeluarkan senarai mutakhir, senarai muktamad terakhir. Senarai muktamad terakhir hanya diberikan dan lazimnya pada hari penamaan calon. Dan ada selalunya senarai yang diberikan, rakan-rakan saya ramai yang ada pengalaman dalam hal ini tahu, senarai yang diberikan 3 bulan sebelumnya dengan senarai hari penamaan calon itu memang lagi besar, ya, ribuan dalam setiap kawasan pilihan raya. Jadi bagaimana kita nak semak begitu, ya. Melainkan hari mengundi, kerana mesti sudah mula sibuk kempen, hari mengundi barulah ditugaskan khas yang disebut dulu meja panas, sekarang Barung, untuk menyemak. Mengapa nafikan hak ini? Kita pertama saya sebut tidak boleh terima, dan kedua saya nak ulang, SPR kena dengar ni baik-baik. Kita terpaksa langgar arahan itu. Terima kasih. Yang Berhormat Sri Gading. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Ketua untuk saya bersama-sama untuk menyokong rang undang-undang